itu tidak tergerak nak bertaubat dengan Allah. Faktor apa? Mungkin dengan sebab dia rasa bahawa dunia ni kekal selama-lamanya, ataupun dengan sebab-sebab yang lain yang boleh membawa kepada dia menjadi orang yang tak rasa bersalah apabila melakukan kesilapan dan sebagainya. Mesti ada asbab dia menghalang daripada taubat pada Allah ini. Belum daripada itu, di antara faktor yang menghalang untuk bertaubat dengan Allah, iaitu dia tak tahu apa benda taubat. Dia tak tahu apa benda taubat tu. Orang duk sebut taubat tu, dia pun tak tahu benda taubat ni. Jadi kita akan sebut pada malam ini apa benda yang disebutkan dengan taubat ini. Baik. Allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Taubat, kalau dari segi bahasa dia, maknanya kembali. Maknanya kembali. Ataupun seseorang yang melepaskan diri daripada belenggu. Seorang yang melepaskan diri daripada belenggu. Maknanya dia diikat, dia melepaskan diri dia daripada ikatan tersebut. Jadi apa benda yang membelenggu diri dia ini? Dosa yang membelenggu diri dia. Seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu seorang yang berjaya melepaskan belenggu dosa yang membelenggu diri dia, yang menyebabkan dosa ini boleh jadi hati ini hitam. Hati ini boleh jadi hitam. Satu titik dosa, satu dosa yang kita buat, setitik hitam di hati kita Allah Ta'ala letak dengan asbab dosa kita. Bila banyak, hati jadi hitam. Bila dah hati jadi hitam, tak nampak Allah Ta'ala, tak nampak akhirat. Maka hiduplah dia dalam keadaan tidak tahu akhirat. Hidup dalam keadaan tidak ambil tahu pasal akhirat. Orang mukmin dia kena hidup dalam keadaan melebih ke akhirat nak banding dunia. Itu orang mukmin. Orang mukmin dia tak fikir sangat dunia ni, sebab dunia ni Nabi penjara bagi orang mukmin. Surga bagi orang kafir dunia ni. Jadi kita duduk tu macam duduk dalam penjara lah. Duduk dalam penjara, tak boleh makan sebagaimana orang lain, makan tak boleh tidur sebagaimana orang lain. Tidur ada waktu dia. Begitu juga kita duduk atas muka dunia ni, banyak perkara yang kita tak boleh makan, banyak perkara yang kita tak boleh main, kita kata pakat duduk langgar je tak boleh. Ada peraturan. Dan peraturan ini disebut sebagai syariat. Taubat dari segi syaraknya adalah meninggalkan dosa, menyesali perbuatan maksiat dan bertekad tidak mengulangi dan melakukan kembali dosa tersebut. Ini seorang yang bertaubat dengan Allah Ta'ala. Taubat ni bukan kita buat saja, menjadi rutin Nabi-Nabi alaihimussalati wassalam. Nabi-Nabi juga merupakan golongan yang bertaubat, dan Nabi-Nabi juga merupakan golongan yang beristighfar. Dan seruan Nabi-Nabi juga ke arah istighfar, sebagaimana Nabi Nuh sebut, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dengan cara jelas, wa qultu astaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu kepada Allah Ta'ala, innahu kana ghaffara, karena Allah itu ghaffara. Ghaffara ni maknanya menutup dosa kamu. Kita istighfar asal daripada perkataan ghafara. Ghafara makna tutup. Lauk duduk atas saji, duduk atas meja tu, kita ambil saji, kita tutup, tak nampak lauk tu. Apabila kita beristighfar, Allah Ta'ala menutup keaiban kita, yang menyebabkan keaiban kita tidak terbuka. Di antara kita minta dengan Allah, Allah maghfir lana zunubana wastur uyubana. Ya Allah, apalah dosa aku, tutuplah keaiban aku.
Dan kalau Allah Ta'ala membuka keaiban kita, tak boleh nak bergerak kita ni. Kalau orang tahu aib kita, nah, kalau kita tak semayang lah, kita kata ada lampu naik atas dahi kita ni, tak semayang. Lampu macam lampu jam tu tak, dia berjalan kat atas dahi, tak semayang. Kita nak buat macam mana? Tapi Allah Ta'ala tak buat begitu. Kita tak semayang, kita tak puasa, kita tak buat amal ibadah, orang lain tak tahu. Mungkin orang dekat dengan kita je tahu, mungkin isteri kita tahu, orang dekat dengan kita, tapi orang lain tak tahu. Satu faedah Allah Ta'ala ni beri kepada hamba dia apabila Allah Ta'ala menutup keaiban kita. Menutup keaiban kita. Lalu apabila aib kita ditutup oleh Allah, jangan sekali-kali kita membuka keaiban yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu kita tidak diberi sama sekali menceritakan dosa yang pernah kita buat apabila kita telah bertaubat dengan Allah. Tapi orang zaman lah ni, dia tak cerita tu. Saya zaman jahil dulu, dia cerita sebagai pengajaran, tak apalah. Ni dia dah bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia cerita tu bukan sebagai pengajaran, tapi seolah-olah macam dia bangga dengan dosa yang dia buat. Dia bangga di atas dosa yang dia buat, bangga di atas dosa yang dia laksanakan. Bismillah. Satu perkara yang menyedihkan kalau ada umat yang begini. Setelah Allah Ta'ala menutup keaiban kita, tak boleh buka. Dan keaiban siapa pun tak boleh buka dalam masalah peribadi. Oleh kerana itu sahabat yang bernama Ma'id, apabila dia mengadu pada Nabi SAW supaya dia dihukum kerana dia berzina, dia mari sebelah kanan, Nabi paling sebelah kiri. Dia mari sebelah kiri, Nabi paling sebelah kanan. Dia kata, hukumlah aku ya Rasulullah, aku berzina. Rasulullah paling kanan kiri itu sebab apa? Seolah-olah Rasulullah kata, baliklah. Tak apa. Bukan tak apa, tak baliklah. Dah kamu bertaubat dengan Allah, duduk diam-diam. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Tapi hati dan jiwa seorang sahabat ni, dia tak boleh duduklah keadaan begitu, takut hukuman Allah di hari akhirat. Itu yang dia takut, yang menyebabkan dia kena hukum di atas muka dunia ni, awal-awal lagi. Sehingga sahabat Nabi SAW tengok Ma'iz ni, Rasulullah tanya sahabat dia ni, mau tengok dia gila ke, betul ke gila dia ni, mari duk mengaku depan aku ni, makna gitulah. Tak Rasulullah, saya waras, saya betul, tolonglah, hukumlah saya. Baru Rasulullah hukum dia. Kerana itu aib yang berbentuk peribadi. Oleh kerana itu dosa orang yang menuduh, orang yang melakukan kejahatan penzinaan dan sebagainya yang berkaitan dengan penzinaan, contohnya alladzina yarmunal muhsanati minan nisa'i summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Mereka yang menuduh orang perempuan yang baik itu berzina dalam keadaan dia tidak berzina sendiri pun, menuduh dia buat jahat dengan orang lain dalam keadaan dia tu tak buat jahat, dan kita pun tak ada bukti. Summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, tanpa mengemukakan 4 orang saksi yang adil, fajliduhum samanina jaldah, hendaklah diratan tas belakang dia sebat dengan samanina jaldah, 80 kali sebatan. Kenapa Islam sampai nak sebat orang, tuduh orang ni tanpa bukti? Kerana itu melibatkan maruah orang. Islam cukup menjaga benda itu. Jadi kita kena faham benda ni dengan betul. Bila kita bertaubat dengan Allah Ta'ala, maknanya kita telah ikat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Cumanya taubat ni dia bukan sembahyang taubat. Kena faham tu. Bukan usalli sunnata taubatan nasuha macam kau duk buat tu, dah. Di mana ada solat sunat taubat? Tak ada solat sunat taubat. Dia duk tulis dalam buku solat sunat taubat tu. Dia gini. Taubat, saya sebut tadi, penyesalan yang mari daripada hati kita. Kemudian kita rasa kita ni nak lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
Mungkin kita puasa sunat, tanda kita nak dekat dengan Allah. Mungkin kita bersedekah, tanda kita nak dekat dengan Allah lepas kita bertaubat. Dan mungkin juga kita semayang 2 rakaat, semayang sunat biasa. Tak ada soli sunat taubah, tak ada. Semayang sunat biasa. Kerana kita pegang kepada hadis Nabi SAW, saat aku paling hampir dengan hamba-Ku ketika mana dia sujud. Takkanlah kita nak sujud saya saja. Betul tak? Lalu kita pun semayanglah 2 rakaat, kita memanjangkan sujud dan rokok kita semata-mata mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu Nabi ajar kita saat-saat Nabi telah akhir hayat Nabi, sebelum Nabi wafat, bacaan Nabi ketika rokok sujud, Nabi baca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Baca boleh 7 kali. Biar panjang sikit sujud, biar panjang sikit rokok. Dan saya pilih bacaan ni kerana apa? Kerana belakang tu ada Allahumma ghafirli, ampunlah dosaku. Kerana dia ada berapa bacaan Nabi. Dia ada Subhana rabbiyal a'la, dia ada Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dia ada Subuhun Qudusun wa Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Lepas tu dia ada Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Sebab apa kita pilih nombor 4 ni? Kerana ada doa di belakang tu, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunlah dosa aku. Sujud biar lama sikit. Ni duduk di bendang dia punya rokok, duk tanam anak benih padi tu dah. Sejam boleh. Berapa relung dia punya bendang dia. Nak rokok sujud lama sikit jadi tak boleh orang. Apatah lagi kalau tengah semayang tu kawan duk tunggu. Kejap-kejap lah tengah semayang tu. Allah. Lebih pada KTM Kuala Lumpur Arau. Dia punya semayang punya laju nak pergi ke mana tak tahu. Hilang kenikmatan ketika mana dia berhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Bermakna tadi saya sebut bahawa semayang taubat, orang yang nak bertaubat tidak semestinya dia bersemayang taubat, solat taubat, tak ada. Cuma dia solat sunat biasa, tapi dia memanjangkan rokok dan sujud dia untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, sama ada di hati dia, lalu di mulut kena bahasa Arab lah sebab dalam semayang. Ataupun akhir sujud dia tu, dia sujud lama, dia minta ampun dengan Allah. Lepas pada semayang dia istighfar, dengan istighfar yang terbaik. Apa benda istighfar terbaik ni? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru az-zunuba illa anta. Tu pengulu segala istighfar. Allahumma anta rabbi. Kita beritahu pada Allah, ni betul-betul Allah Ta'ala ajar kita supaya nak menghapuskan dosa kita. Penyesalan seorang yang buat dosa, nak bertaubat dengan Allah Ta'ala, sehingga ada penghulu segala istighfar yang patut kita baca. Allahumma anta rabbi ni. Baik. Jadi kena beza dua tu kena beza. Mungkin dia bersedekah dengan dia bertaubat sebab dulu dia jarang bersedekah. Dia rasa menyesal sebab jarang bersedekah ni, lalu dia bersedekah dengan cara bertaubat. Dan kena ingat, dosa kita dengan Allah, kita boleh taubat bila-bila masa, minta ampun dengan Allah. Tapi apabila dosa kita melibatkan orang yang ketiga, iaitu kita dengan Allah, lepas tu kita dengan kawan tu, kita kena minta maaf dengan dia. Kalau kita tak bertegur dengan dia, kita kena bertegur dengan dia. Kalau kita ambil barang dia, kita kena pulang kembali barang dia. Terambil duit dia, kena ambil balik duit, kena bagi balik duit dia. Makcik, satu hari dia ambil duit suami dalam poket. Lepas tu buat dia gitu je. Suami dia kata, duk mana duit saya ni, 2-3 hari tak jumpa ni. Nak pergi minum air pun tak boleh. Dia kita tanya pula, berapa ringgit bang?
RM50 je. Oh, RM50 je halal lah, dia kata. Halal, padahal dia ambil dah. Dia tak bagi tahu dia ambil. Pandai perempuan ni. Bukan ke sini lah, ke tempat lain dia. Nah, lepas tu kita pun mari dengar ceramah bertaubat balik lagi, bang, saya ambil RM50. Saya minta maaf. Tentu suami maaf. Nah, tak kalau suami tak maaf, saya tak maaf awak. Tak kira dah, dia mesti maaf. Sebab kesalahan yang kecil sahaja. Kalau dosa dengan orang, sampai putus silaturahim, kita kena mulakan hubung silaturahim. Jangan sebut salah siapa lagi. Salah kita ke salah dia tu letak tepi dulu. Sebab apa? Sebab kita pun kata salah dia pun kata salah kita. Tak tahu siapa bersalah. Nak bergaduh sampai berkurung lamanya. Apakah nak cucu pun bergaduh juga. Berkelahi. Kita yang mulakan hubung silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim, Nabi kata putus hubungan dengan Allah. Tapi nak sambung balik silaturahim, nak sambung balik hubungan dengan Allah, kena sambung balik silaturahim yang telah terputus. Biarlah dia tak tegur kita pun, kita senyum dulu ke dia. Dia pun tak apa lagi dah. Jangan dia tu kita pun hangat hati, mangkuk dia. Nah, aku senyum tak senyum, ustaz kata nak suruh silaturahim hubung, dia yang putus silaturahim. Taklah, aku tak tegur dah, aku tak tegur. Biar gitu, putus-putus gitu dia. Dia ingat malaikat maut tu kawan dia kot. Nah, kita akan berjumpa mati. Akan ditanya soal jawab kita depan Allah Taala di hari akhirat. Kali pertama kita tegur dia buat tak tahu, kali kedua tegur buat tak tahu, kita ambil buah-buah bagi rumah dia sikit. Insya-Allah orang ni lembut hati. Allah Ta'ala menyuruh kita di antaranya, innallaha ya'murukum bil adli. Allah Ta'ala menyuruh kita berlaku adil, wal ihsan, dan buat baik kepada manusia. Ihsan ni mana kasihan belas, buat kebaikan kepada manusia. Itu di antara arahan Allah. Jadi kalau terambil barang orang, kena serah, belum mati, kena serah. Kalau terambil hak orang, kena bagi balik. Itu tanda bertaubat dengan Allah. Kalau tidak, wa may yaghlul ghalla ya'ti bima yaumil qiyamah. Mana-mana orang ambil tanah orang walaupun sejengkal, barang orang walaupun sikit, dia akan pikul benda tu di hari akhirat. 7 lapis bumi dia pikul atas belakang dia kalau tak ambil tanah. Ini masalah tanah, ramai orang bergaduh ni. Gaduh benda dunia, malu ke orang. Sungguh. Kalau bergaduh nak mari masjid pun. Nah, orang kita ni pelik. Hari tu tutup masjid corona. Pakak nak mari masjid. Apa kerajaan gitu tutup masjid, apa masjid tu. Hak dia duk kata tu dia tak mari masjid pun, duk kedai kopi, kedai mak janda tu. Popek. Bila buka masjid elok-elok dia tak mari. Dia duduk situ juga. Perangai manusia. Innal insana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zaluman, zalim, jahula, jahil. Zalim tak rasa hati buat zalim pada diri sendiri, jahil duk rasa diri itu ada ilmu, padahal dia tu jahil. Penyakit yang terlalu berat untuk kita hadapi, dan kita kena berperang dengan benda ni. Dengan kita tambah ilmu kita, insya-Allah kita tahu. Baik. Syarat taubat dia yang pertama, kena ikhlas. Kena ikhlas. Belum pada mati kena bertaubat, kita sebut. Kerana taubat di akhir masa nak mati tu, Tuhan tak terima. Sebelum nyawa sampai di halkum, Tuhan terima lagi. Tuhan terima lagi. Semalam dalam Facebook kita tengok kan, apa ni, tak imam di Thailand, di kawasan Satun, kawasan mana? Kawasan belah-belah ni lah, dekat-dekat dengan Hat Nyait. Tengah mengimamkan solat Jumaat. Nah, solat Jumaat, rokok tu jatuh. Rokok tu terus nak sujud tu terus jatuh. Berhenti habis orang sembahyang. Tu imam jatuh ke depan. Katanya mati sakit jantung. Mati tengah solat. Allahu akbar, bahagia. Mati tengah berhubung dengan Allah Ta'ala. Kita duk minta selalu mati husnul khatimah.
Kata tuan tak minta mati husnul khatimah ni. Jangan salah minta. Bagaimana saya cerita tu, saya pergi musafir. Nak pergi ke Johor, nak pergi ke ujung, tak tahu pernah pergi Mersing ke mana ujung. Lalu kok ada nasi apa tu lalu situ. Subuh lah berhentilah di surau. Surau berhenti surau tu. Surau ke masjid gitulah, orang tak ramai. Campur dengan saya, pembantu saya, kami semua cukup 5 orang. 3 orang lah jemaah tu. Kita 2 orang. Berhenti. Biasalah, negeri luar ni dia wirid lepas solat. Negeri Perlis ni kita tak wirid. Bukan tak wirid, kita tak baca wirid kuat. Baca wirid masing-masing, sebab itu sunnah Nabi. Nabi tidak mengkuatkan suara. Kecuali untuk ajar. Tu pun nak ajar, tak kalau 40 tahun jadi imam, 40 tahun kena ajar makmum. Takkan makmum tak reti, apatah lagi dia tampar depan ni dah. Zikir apa semua. Tak apalah tu. Berhenti. Imam pun zikir lah gini-gini, kami tunggu sekejap. Imam tu boleh baca doa lepas tu. Bunyi Jawa tak Jawa imam tu tak tahu. Dia baca doa, Allahumma khtim lana bisu'il khatimah wala takhtim alaina bihusnil khatimah. Oh, terkejut saya. Saya kata tu imam ni kalau mampu saja ni minta doa lagu ni lah. Kita pun sudah tu orang balik semua, tu imam tu dia tutup lampu. Apa tu imam kata, saya nak bercakap sikit. Tadi tu imam tukar tu, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah dulu. Oh, dia kata gitu, dia kata. Gitu. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Su'il khatimah tu letak bawah. Oh, gitu. Tu imam kata, saya dengar orang baca gitu. Dia dengar, bukan dia belajar pun. Dia kata, saya bukan imam. Dia kata, imam tak mari. Dia mari Jumaat saja je imam. Oh, patut imam pun kapal selam juga. Tahu kapal selam apa? Jumaat dia timbul, kadang-kadang dia tenggelam. Lepas tu, umur pakcik berapa dah? Umur saya 70 lebih lah, dia kata 70 lebih umur. Daripada dulu duk baca ni, nasib baik tak mati, dia kata. bila saya bagi tahu makna dia tu, oh nasib baik tak mati lagi, dia kata. Rupanya salah minta dengan Allah. Jangan tersalah gitu. Kita minta supaya husnul khatimah, kematian yang baik. Allah ni dia boleh buat 2 keadaan. Kalau Quran sebut awwal hasanat wa akhir sayyiat. Ada yang awalnya baik, akhirnya jahat. Itu kita tak mahu. Hidup awalnya ahli masjid, hidup awalnya pergi masjid apa, tiba-tiba seminggu sebelum nak mati, dia rasa malas solat, dia rasa malas pergi masjid. Perkara ni berlaku betul-betul, tuan-tuan. Ada seorang anak perempuan, ayah dia ni, dia mengadu pada saya, telefon, ustaz, dia kata macam mana ayah saya ni ustaz, dia kata akhir-akhir ni saya duk perhati dalam masa 2 minggu ni, dia kata dia tak pergi masjid, semayang pun malah. Dia ni bukan jenis gitu ustaz, jenis kaki masjid. Akhir ni malah pergi masjid. Nak buat macam mana? Saya kata nak macam mana? Hidayah Allah Ta'ala. Cuma kena bagi tahu dia, kita dah bagi tahu dah, dia marah ni tu. Dia kata boring, pergi masjid boring lah. Aku dah lama dah pergi masjid, boring. Oh, boring. Dia macam syurga tu sama bapak dia. Boring pergi masjid. Lama dah duduk pergi masjid, dia kata. Boring pergi masjid. Lah kali duduk 2-3 hari telefon ustaz, dia kata ayah saya meninggal dah. Sedih, saya kata. Dia tu sedih. Saya kata kenapa? Allah ustaz, dia kata meninggal keadaan begitu tak semayang. Yang pada awalnya solat. Saya kata saya tak tahu niat dia dengan Allah Ta'ala macam mana. Tetapi Allah Ta'ala ini maha adil. Sebagaimana kata Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sampai akhir hadis. Setiap amal perbuatan kita, dia mari daripada dalam hati kita, niat kita. Bukan makna setiap perbuatan kena niat dulu ni. Ini bukan hadis bicara masalah niat. Ini hadis bicara masalah ikhlas. Bukannya niat semayang, niat puasa apa tu, niat satu hal tu. Satu lain daripada perbahasan ini. Kerana apa? Kerana hadis ni dia datang sebelum daripada, dia datang semasa Nabi berhijrah. Sembahyang ni di Mekah lagi orang sembahyang, betul ke tak? Adakah sembahyang di Mekah tu tak ada niat? Mari di Madinah baru ada niat.
kalau kita nak bahas hadis ni dalam bab sembahyang itu kena niat dan sebagainya. Niat dalam sembahyang tu benda lain, niat dalam puasa tu benda lain. Hadis ini adalah bab ikhlas. Setiap perbuatan Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Semua mari daripada niat. Apa makna niat? Detikkan hati kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan orang yang akan diberi apa yang di atas apa yang dia niatkan. Saya tak tahu niat tuan-tuan, tuan-tuan pun tak tahu niat saya. Kalau kita mari masjid, niat nak jumpa kawan, jumpa kawan. Kita duduk sini, duduk dengar apa, Tuhan tak kira pahala sebab niat kita gitu. Tapi kalau kita mari niat memang nak dengar orang mengajar, dapat pahala. Malaikat menutup kita sampai ke arasy Allah, dan malaikat berdoa kepada orang yang berada dalam majlis ilmu sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, riwayat Bukhari. Berdoa kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu, didoakan oleh para malaikat. Boleh nampak ni? Kalau kita niat duduk di rumah, boring duduk di rumah, bini duduk popek, mari masjid lah, dia kata tenang sikit. Mari masjid kerana nak tenang, sebab duduk di rumah bini duduk meletai. Dapat niat tu je lah. Tapi niat buat ibadah tak dapat. Sama juga masalah ni. Kalau taubat kita tidak ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada apa pun di sisi Allah Subhanahu wa taala, tak ada apa pun. Dia akan melakukan balik apa yang telah pun dia buat kerana dia telah pun niat di atas dasar yang tidak betul, bukan kerana Allah Azza wa Jalla. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, dia rasa mesti ada perasaan menyesal. Ikhlas satu, menyesal. Taubat tidak akan mari kalau tak ada menyesal. Dan menyesal ni dia tak mari dengan menyesal gitu, tidak. Dia mari dengan perasaan lubuk hati. Tahu yang kita buat tu satu benda yang dimurkai Allah, dia mari menyesal. Semua ni kita kena berlawan dengan hawa nafsu kita. Semua ni kena berlawan dengan hawa nafsu kita. Kita kena lawan. Nafsu dengan wahyu ni satu benda yang bercanggah. Sampai ke mati kita duduk berlawan. Sampai ke akhir usia kita pun, malaikat datang dan juga syaitan duduk berebut ruh kita. Ruh kita diambil oleh malaikat ni. Syaitan duduk berebut daripada awal lagi, masuk kita duduk tengah sakarat. Syaitan mari goda kita sebagaimana Imam Ghazali sebut dalam kitab dia tu lah. Begitu juga malaikat. Tapi kalau kita hidup atas muka dunia ni sebagai hamba Allah, dah tahu tujuan hidup atas muka dunia ni, insya-Allah menyesal tu dia mari, ikhlas tu mari. Orang yang masuk syurga dengan keikhlasan. Pernah dibahas perempuan yang masuk syurga kerana bagi minum anjing. Dia tak jadi ahli ibadah pun tapi masuk syurga sebab keikhlasan yang Allah Taala pilih dalam jiwa dia itu yang menyebabkan dia layak masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dua perkara ni, menyesal, ikhlas, dia mari daripada ada ilmu berkenaan dengan taubat satu, dan tahu bahawa apa yang dia buat itu adalah perkara yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Baik. Satu lagi dia kata bertekad. Tekad tak mahu buat dengan tekad yang sebenarnya, bukan main-main. Tekad yang betul-betul tidak mahu buat lagi perkara yang dinamakan sebagai dosa. Allahu Akbar. Akhirnya tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa pun nak dekat waktu isyak dah. Ceramah maghrib isyak ni tak lama-lama, sekejap sudahlah. Nah, walaupun ceramah jemputan, sebab saya tak mau curi masa tuan-tuan. Tuan-tuan lepas ni nak pergi berjanji dengan orang. Saya pun lepas ni ada kerja saya. Mana boleh curi masa orang. Sebab orang pun ada masa juga. Mungkin dengan family apa. Jadi sekejap je. Lepas ni pun tuan-tuan pun tak makan lagi. Nampak muka pun macam lapak semua ni. Tak nak. Jadi kita buat kesimpulan sebelum daripada kita azan. Baik. Kesimpulannya yang kita dapat buat pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala dia tidak menzalimi manusia. Taubat adalah jalan untuk manusia keluar daripada
belenggu dosa yang manusia buat sendiri dan manusia tanggung. Allah Ta'ala sebut, tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, semua sekali manusia, la'allakum tuflihun, kamu akan jadi orang yang berjaya. Hasil taubat jadi berjaya dunia akhirat. Dan bila taubat dan jalan keluar untuk manusia masuk syurga Allah, nak menunjukkan sifat rahimnya Allah kepada hamba dia. Walaupun dalam hadis qudsi disebut bahawa hamba-Ku datang kepadaku dengan dosa yang segunung tinggi, banyaknya dosa dia, tapi dia tu minta ampun dengan aku ampun, aku hapus habis dosa jadi rata macam tanah, walaupun dosa setinggi gunung. Tidak ada dosa tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Tidak ada. Allah Ta'ala ampun kalau manusia minta ampun, kecuali manusia yang syirik, mati dalam keadaan syirik, tu Tuhan tak ampun. Tapi kalau dia syirik, dia bertaubat daripada kesyirikan, Allah Ta'ala tetap akan mengampuni. Ayat Quran yang sebut, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah Ta'ala tidak akan ampun dosa orang syirik. Dosa syirik ni maknanya kalau mati dalam keadaan syirik, bahagian syirik ni minta maaf aku tak ampun. Bahagian lain, mungkin dengan rahmat Allah Tuhan boleh ampun, kalau menyebabkan dosa dia dengan Allah, bukan dosa dengan orang. Tuhan boleh ampun dengan rahmat Allah, tapi syirik minta maaf Tuhan tak ampun kalau mati dengan membawa dosa syirik. Kesimpulan yang kedua, kita tak tahu bila masa kita mati. Oleh kerana itu taubat perlu kita buat hari-hari. Macam mana? Istighfar, dan hayati istighfar kita. Bukan astagfirullah mulut itu saja, tidak, tapi dengan hati dan perasaan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama salafus salih, mereka tidak lena tidur di tengah malam kerana fikir takut hari ini merupakan hari terakhirlah hidup dia. Yang ketiganya, tidak rugi orang bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana orang bertaubat dengan Allah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Quran telah menyebutkan, bagaimana Nabi Nuh telah sebut kepada kaum dia, istaghfiru rabbakum, kamu istighfar pada aku, summa tubu ilaih, taubat pada aku, yumatti'kum mata'an hasana. Allah Ta'ala bagi kita perkara yang hasanan, kebaikan kepada kita, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Ta'ala. Jadi sebelum akhir, saat akhir kita untuk mati, belum mati itu kita bertaubat dengan Allah SWT. Kerana apabila mati nak balik semula ke dunia tak boleh, dan nak mati itu nak hidup walaupun sesaat pun tak boleh juga. Bila manusia telah diberi peluang, gunalah peluang dengan baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamu alaikum warahmatullahi